Farkunda seorang wanita berusia 27 tahun, berasal dari keluarga kelas pertengahan. Dia baru saja menamatkan pengajian di peringkat ijazah dalam bidang pengajian Islam. Farkunda mempunyai impian besar dalam hidupnya. Suatu hari nanti, dia bercita-cita untuk menjadi seorang peguam. Sementara menunggu peluang itu, dia bekerja secara sambilan sebagai seorang guru sandaran. Setiap pagi Farkunda akan menghadiri kelas pengajian Al-Quran. Pada pagi itu, seperti kebiasaannya, dia bersiap untuk menghadiri kelas. Sebelum melangkah keluar, ibunya sempat mengingatkannya bahawa hanya tinggal 2 hari lagi sebelum sambutan Nowruz. Di Afghanistan, Nowruz merupakan sambutan tahun baru yang diraihkan pada 21 Mac setiap tahun. Ibunya turut berpesan kepadanya, memintanya pulang lebih awal kerana masih banyak persiapan yang harus diselesaikan. Farkunda mengangguk perlahan sebelum melangkah keluar. Selepas tamat kelas, ketika dalam perjalanan pulang, Farkunda singgah di sebuah masjid untuk menunaikan solat. Seusai menunaikan ibadah, dia melangkah keluar dan meneruskan perjalanan pulang. Namun sebaik sahaja berada di luar masjid, pandangannya tertumpu kepada seorang lelaki pertengahan umur bernama Zainuddin yang sedang menjual pelbagai barangan seperti cincin, azimat dan tangkal. Waktu itu Farkunda langsung tidak menyedari bahawa lelaki itulah yang bakal mengubah seluruh hidupnya. Dalam tempoh beberapa minggu berikutnya, nama Farkunda menjadi sebutan di seluruh Afghanistan. Malah kisahnya turut mendapat perhatian dunia. محکومین به مجازات نمودیم. Zainuddin cuba menawarkan azimat tersebut kepada Farkunda yang baru saja melintasinya. Namun Farkunda bukanlah seseorang yang mengamalkan agama hanya pada nama. Dia merupakan seorang wanita yang sangat berpegang teguh kepada ajaran Islam. Menurutnya, penggunaan tangkal atau azimat yang mengandungi selain ayat-ayat Al-Quran dianggap syirik. Apabila Zainuddin berkata azimat itu mampu membawa nasib baik kepada pemakainya, Farkunda tidak bersetuju. Dia menegur Zainuddin dan meminta supaya dia berhenti menjualnya. Mendengar teguran itu, Zainuddin mula berasa marah. Perbualan mereka akhirnya bertukar menjadi pertengkaran. Farkunda memberi amaran kepada Zainuddin supaya berhenti menjualnya atau dia akan melaporkan perkara itu kepada pihak pengurusan masjid. Mendengar perkara itu, kemarahan Zainuddin semakin memuncak. Bimbang perniagaannya mungkin dihentikan, dia memilih untuk mengalihkan kesalahan kepada Farkunda. Secara tiba-tiba, di tengah pertengkaran itu, dia mula menjerit, "Kenapa kamu membakar Al-Quran?" Farkunda hanya memandangnya dengan penuh keheranan. Dia langsung tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh lelaki itu. Namun Zainuddin terus mengulangi tuduhan yang sama berkali-kali. "Kenapa kamu membakar Al-Quran?" Jeritan itu mula menarik perhatian orang di sekitar. Orang ramai mula berkumpul untuk bertanya apa yang berlaku. Saat itu, Zainuddin mengeluarkan beberapa cebisan kertas lama yang sudah terbakar dari poketnya. Dia kemudian menyelitkan kertas itu ke dalam sebuah naskah Al-Quran yang baru, lalu menunjukkan kepada orang ramai sambil mendakwa bahawa Farkunda telah membakarnya. Lebih buruk lagi, dia mula menyebarkan tuduhan lain kepada orang ramai di situ. Dia menuduh Farkunda adalah seorang wanita Amerika, bukan seorang Muslim, dan hanya berpura-pura menjadi seorang Muslim. Dia berkata sebab itulah Farkunda sanggup membakar Al-Quran. Dengan kata-kata itu, dia berjaya mengasut orang ramai untuk berpaling menentang Farkunda. Kadangkala apabila emosi menguasai fikiran, manusia boleh mempercayai sesuatu tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran. Jadi orang ramai di situ terus terpengaruh selepas mendengar apa yang dikatakan Zainuddin. Mereka mula memaki hamun dan mencaci Farkunda dengan kata-kata kesat. Farkunda hanya mampu terdiam dan cuba memahami apa yang sebenarnya sedang berlaku. Disebabkan dia hanya menegur perkara yang dianggapnya salah, dia tidak menyangka lelaki itu akan berbohong dan memutar balik cerita sehingga orang ramai menentangnya. Farkunda kemudian memberitahu mereka bahawa dia juga seorang Muslim.
Jadi bagaimana mungkin dia sanggup membakar Al-Quran? Dia coba menjelaskan Zainuddin sedang berbohong dan meminta orang di situ supaya tidak mempercayainya. Namun Zainuddin yang enggan membiarkan Farkunda mempertahankan dirinya, terus menjerit kepada orang di situ bahwa wanita itu membakar Al-Quran. Dia juga menghasut mereka supaya tidak melepaskannya. Salah seorang di situ secara tiba-tiba memukul Farkunda sambil menuduhnya berbohong. Pada saat itu, mereka hanya menunggu siapa yang akan memulakan serangan dahulu. Dan dalam sekelip mata, ratusan lelaki yang berada di sekelilingnya mula menendang dan memukulnya tanpa belas kasihan. Mereka menyerang seluruh tubuhnya, termasuk kepala, dada, dan perutnya. Seperti sekumpulan serigala yang menyerbu mangsanya, mereka terus memukulnya. Beberapa jam sebelum itu, kehidupan Farkunda masih bahagia. Sebelum melangkah keluar, dia berjanji kepada ibunya untuk pulang lebih awal. Adakah dia pernah terfikir bahawa hidupnya akan berubah dalam sekelip mata, tanpa mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya dan tanpa tahu sama ada semua itu adalah mimpi atau kenyataan? Dia hanya terbaring lemah tanpa mempunyai kekuatan untuk bangun. Namun orang di situ masih tidak berhenti memukulnya. Beberapa minit kemudian, pihak polis tiba. Mereka coba membawa Farkunda ke tempat yang lebih selamat. Disebabkan Farkunda sangat takut terhadap kumpulan lelaki yang mengelilinginya, dia meminta hanya seorang pegawai polis wanita datang membawanya pergi. Ketika dia sedang berkata demikian, seorang lelaki menarik Farkunda secara paksa dan menyeretnya ke jalan raya. Sekali lagi, mereka mula menyerangnya. Anggota polis cuba membawa Farkunda ke atas bumbung sebuah bangunan. Namun kerana ketinggian bangunan itu tidak begitu tinggi, orang di situ masih mampu membaling batu, kayu, dan pelbagai benda lain ke arahnya. Farkunda sudah tidak mempunyai tenaga untuk menyelamatkan diri. Dia tidak mampu lagi menahan kesakitan akibat segala benda yang dihujani ke arahnya. Akhirnya, dia jatuh sekali lagi. Ketika dia jatuh ke bawah, orang-orang di situ terus menendangnya. Tidak cukup dengan itu, salah seorang dari mereka kemudian memandu keretanya dengan laju ke arah Farkunda sebelum tubuhnya diseret hampir 100 meter. Lebih menyedihkan, sebahagian dari mereka bukan sahaja tidak menghalang serangan itu, malah merakam kejadian itu seolah-olah sedang menonton sebuah pertunjukan. Ketika Farkunda masih berjuang untuk hidup, seorang remaja bawah umur mengangkat seketul batu besar dan menghentakkannya ke arah wajah Farkunda. Tidak cukup dengan itu, mereka cuba membakar tubuhnya, namun pakaian Farkunda sudah dibasahi sepenuhnya oleh darahnya. Kemudian, mereka menanggalkan sebahagian pakaian mereka sendiri dan melemparkannya ke atas tubuh Farkunda sebelum menyalakan api. Keluarga Farkunda masih menanti kepulangannya tanpa mengetahui apa yang terjadi kepadanya. Apakah yang harus dijelaskan kepada mereka? Bagaimanakah perasaan orang tuanya apabila pihak polis tiba membawa jasad anak perempuan mereka dalam kondisi yang tidak pernah mereka bayangkan? Pada mulanya anak perempuan mereka keluar rumah hanya untuk menghadiri kelas seperti biasa. Kemudian mereka ditunjukkan sebuah tubuh yang sudah terbakar dan diberitahu bahwa itu adalah anak mereka. Bagaimanakah perasaan orang tuanya apabila mengetahui anak mereka telah dipukul sehingga mati? Berita mengenai tragedi ini mula tersebar luas. Namun ada segelintir ahli politik yang cuba mempertahankan perbuatan itu. Mereka berkata Farkunda layak menerima nasib itu tanpa menunjukkan sedikit pun rasa simpati. Selang 2 hari kemudian, siasatan mendapati Farkunda sebenarnya tidak melakukan sebarang kesalahan. Tuduhan bahawa dia membakar Al-Quran adalah palsu. Selepas kebenaran terbongkar, kemarahan rakyat berubah arah. Ratusan penunjuk perasaan turun ke jalan raya. Mereka menuntut keadilan serta menentang keganasan dan tuduhan tanpa bukti. Dan buat pertama kali dalam sejarah Afghanistan, upacara pengebumian Farkunda dilakukan sepenuhnya oleh kaum wanita, sesuatu yang dianggap luar biasa kerana secara tradisinya, tugas itu dilakukan oleh lelaki. Mereka sama sekali tidak membenarkan lelaki menyentuh keranda Farkunda sebagai tanda protes terhadap apa yang berlaku kepadanya. Pada masa yang sama, protes untuk mendapatkan keadilan bagi Farkunda semakin berleluasa. Akibat tekanan dari masyarakat,
Presiden Afghanistan mengarahkan supaya siasatan menyeluruh dijalankan. Kerajaan kemudian menubuhkan satu pasukan penyiasat khas bagi memburu dan menangkap mereka yang bertanggung jawab. Namun masalahnya, atas dasar apa mereka harus membuat tangkapan? Bagaimana mereka mahu menentukan pertuduhan? Kerana mereka tidak mempunyai maklumat lengkap mengenai siapa yang menyerang Farkhunda. Mereka juga tidak dapat menentukan dengan tepat pada masa bila Farkhunda meninggal dunia dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematiannya. Mereka tidak tahu siapa yang harus dipersalahkan. Namun berdasarkan rakaman video yang diambil ketika kejadian, polis akhirnya menahan lebih dari 50 orang. Kes kemudian didaftarkan terhadap 49 orang. 19 darinya merupakan anggota polis yang didakwa gagal menyelamatkan Farkhunda. Mahkamah membebaskan 8 anggota polis kerana mendapati mereka tidak bersalah, manakala baki 11 anggota polis yang didapati cuai dalam menjalankan tugas diberikan hukuman penjara selama 1 tahun. Daripada 30 orang awam yang didakwa, 18 orang dibebaskan kerana bukti yang tidak mencukupi. Daripada baki 12 orang, seramai 8 orang dijatuhi hukuman penjara 16 tahun. Manakala 4 orang lagi dijatuhi hukuman mati, dan antara mereka termasuklah orang ini yang menjadi punca bermulanya tragedi ini. Zainuddin, lelaki yang bekerja sebagai penjual azimat dan membuat tuduhan palsu terhadap Farkhunda. Selain itu, lelaki yang memandu kereta dan melanggar Farkhunda, Abdul Bashir, serta remaja berusia 17 tahun yang membaling batu ke arah Farkhunda dikenali sebagai Muhammad Yaakob. Namun hukuman mati yang dijatuhkan kepada mereka kemudiannya ditukar kepada 20 tahun penjara, manakala Yaakob hanya menerima 10 tahun penjara kerana masih di bawah umur. Dalam dunia ini, seseorang tidak memerlukan masa, umur atau latar belakang mangsanya sebelum melakukan sesuatu jenayah. Namun apabila tiba saatnya mereka perlu menerima hukuman, seringkali ada kelonggaran sehingga hukuman boleh dikurangkan. Jika ditanya sama ada Farkhunda telah mendapatkan keadilan yang sewajarnya, jawapannya tidak sedikit pun. Selain orang ini yang menjadi punca tragedi ini dan orang-orang ini yang tidak menyiasat sama ada tuduhan itu benar atau tidak, tetapi terus menyerang dan membunuh seorang wanita yang tidak bersalah, merekalah manusia yang paling kejam. Ada beberapa pengejaran yang boleh kita ambil dari kisah ini. Jangan sesekali menghukum seseorang hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti. Kebenaran harus dicari sebelum membuat keputusan, kerana apabila kemarahan mengatasi pertimbangan, manusia boleh melakukan tindakan yang membawa kepada kehilangan nyawa dan menghilangkan sifat kemanusiaan dalam diri. Avan go to go post para ako tangenge celebration ho tu sam cia lawa tu kan. Tragedi ini amat menyedihkan dan langsung tidak dijangka. Beberapa saat sebelum itu, dia baru sahaja berada di kepuncak kegembiraan selepas berjaya menjaringkan gol untuk pasukannya. Namun hanya dalam sekelip mata, tindakan meraihkannya membawa kepada tragedi yang merenggut nyawanya. Video yang anda tonton tadi merupakan perlawanan bola sepak antara Bethlehem Venglang FC menentang Chanmari West FC. Pasukan berbaju kuning berjaya menjaringkan gol. Pemain yang menjaringkan gol itu meraihkan jaringan tersebut dengan melakukan beberapa aksi salto ke belakang. Malangnya, dia gagal mendarat dengan sempurna. Beberapa saat kemudian, dia kelihatan terbaring di atas padang sambil dikelilingi rakan sepasukan. Petanda bahawa sesuatu yang buruk telah berlaku. Pemain itu ialah seorang pemain bola sepak India bernama Peter Biaksanzuala. Peter dilahirkan pada tahun 1991 di negeri Mizoram, India. Apabila meningkat dewasa, dia bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Bethlehem Venglang FC yang beraksi dalam Liga Perdana Mizoram, iaitu Liga Amatur tertinggi di negeri itu. Peter dikenali sebagai seorang pemain yang agresif, rajin bekerja dan sentiasa mengutamakan kepentingan pasukan. Dia juga mempunyai kebolehan membaca corak permainan dengan baik, mematahkan serangan lawan serta melindungi barisan pertahanan. Namun pada 14 Oktober 2014, satu tragedi tidak disangka telah berlaku. Pada minit ke-62,
Peter berjaya menjaringkan gol penyamaan menerusi tandukan. Kemudian dimeraihkan jaringan tersebut dengan melakukan beberapa aksi salto ke belakang, iaitu back handspring yang disusuli dengan backflip. Melakukan salto ke belakang sebagai sambutan gol bukanlah sesuatu yang luar biasa dalam dunia bola sepak. Ramai pemain pernah melakukannya bagi meraihkan jaringan mereka. Namun aksi itu memerlukan kemahiran dan ketepatan yang tinggi. Malangnya, ketika melakukan backflip, putarannya tidak mencukupi. Dia terjatuh dengan bahagian leher menghentam tanah terlebih dahulu, menyebabkan kecederaan serius pada tulang belakangnya. Peter terus terbaring dan tidak lagi mampu menggerakkan badannya. Rakan sepasukan serta pegawai perlawanan segera berlari mendapatkan Peter sebelum dia dikejarkan ke hospital. Hasil pemeriksaan doktor menunjukkan bahawa saraf tunjangnya mengalami kecederaan yang serius. Selepas bertarung nyawa selama 5 hari, Peter disahkan meninggal dunia pada usia hanya 23 tahun. Apa yang menjadikan kisah ini lebih menyedihkan? Kecederaan itu bukan berpunca daripada terjahan keras, kekasaran pemain lawan, atau perlanggaran ketika perlawanan. Sebaliknya, ia berlaku ketika Peter sedang meraihkan kejayaan pasukannya selepas menjaringkan gol. A soccer team in India is mourning the loss of one of their players who died after suffering a serious injury while celebrating a goal. 23-year-old Peter Biaksangzuala cartwheeled into a backflip after scoring the only goal during India's Mizoram Premier League game Tuesday. Sejak tragedi itu, kematian Peter Biaksangzuala sering dijadikan contoh tentang risiko melakukan sambutan gol yang berbahaya. Walaupun seseorang atlet yang masih muda, cergas dan berpengalaman, satu kesilapan kecil sudah cukup untuk membawa pada. Saat yang sepatutnya menjadi detik yang paling menggembirakan dalam hidupnya, akhirnya bertukar menjadi tragedi yang merenggut nyawanya.